Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin saya ucapkan kepada semua yang menyambut Hari Raya pada tahun 2025. Semoga Anda terus sihat, semoga Anda terus bahagia dan terus dalam keadaan yang selamat. Stay safe everyone. So, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan-puan. Antara beberapa isu yang menjadi sebutan ramai orang adalah berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah yang berlaku di Sabah. Isu ini telah menjadi cerita yang panas pada tahun 2024 dan sehinggalah pada hari ini. Dan dalam masa yang sama pula pada tahun ini, Sabah akan berhadapan pilihan raya negeri. Dan pada akhirnya ramai yang menuntut setelah timbul isu skandal rasuah di Sabah, ada pula suara-suara yang menggesa Hajiji letak jawatan, menggesa Hajiji membubarkan DUN Sabah. Adakah dengan ini DUN Sabah akan dibubarkan selepas raya ataupun sebelum pada tarikh yang ditetapkan, yaitu pada bulan 10 atau bulan 11 kalau saya tak silap. Yang penting sebelum ujung tahun. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini pula, satu lagi isu yang menjadi perhatian orang ramai, ucapan politik Hajiji di masjid, Warisan tuntut penjelasan. Parti Warisan mengecam sikap pilih kasih yang jelas apabila ahli politik tertentu dibenarkan berucap di majlis berbuka puasa di masjid. Ini susulan tularnya satu video yang didakwa menunjukkan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menyindir pihak pembangkang negeri tidak menghadiri majlis berbuka puasa di sebuah masjid di Sipitang. Sebaliknya, menurut Ketua Penerangan Warisan Aziz Jaman, Presidennya Syafiq Abdal berdepan pelbagai sekatan apabila hadir ke program seumpamanya. Antara lain, terdapat dakwaan beberapa acara terpaksa dipindahkan saat akhir, manakala jawatan kuasa masjid didakwa menerima ancaman daripada pemimpin tempatan dalam kerajaan jika membenarkan pemimpin pembangkang hadir. Aziz mempersoalkan sama ada wujud arahan rasmi yang melarang ahli politik, terutamanya dari pihak pembangkang, berucap di masjid. Jika tidak, soalnya adakah ini bermaksud pemimpin kerajaan telah menyalahgunakan kuasa untuk menghalang pembangkang tanpa sebarang arahan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah ataupun MUIS. Situasi yang tidak sepatutnya berlaku di bulan Ramadan. Ada apa lagi? Yang memberi amaran itu adalah rakan seagama dengan Datuk Seri Syafiq Abdal sendiri. Sekali lagi kami ingin bertanya, adakah ini arahan Jabatan Agama Islam atau arahan pemimpin-pemimpin kerajaan semata-mata? Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah terima maklumat berkaitan dengan penghijrahan 101 sokongan baru kepada Perikatan Nasional daripada MCA. Bukan 101 ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri. Tapi mungkin tidak mustahil jugalah kalau ada 100 wakil rakyat daripada kerajaan yang akan menyokong PN. Tapi mungkin tidak mustahil, tapi mungkin juga hampir mustahil dengan keadaan ekonomi yang stabil, dengan keadaan politik yang stabil pada ketika ini. Takkanlah ada langkah lagi nak tumbangkan kerajaan hari ini hanya semata-mata nak naikkan Muhyiddin jadi PM ataupun Hadi Awang jadi PM ataupun mungkin juga Hamzah Zainuddin kerana beliau adalah ketua pembangkang. Okey, itu kita jangan ulas panjang-panjang. Ini satu berita
Mungkin berita baik kepada PN, di mana 101 ahli MCA yang sah menyatakan sokongan kepada PN. Tapi menurut penganalisis, hijrah 101 ahli MCA tak bantu PN raih sokongan China, kata penganalisis. Azmi Hasan berkata, komponen PN iaitu PAS yang dilihat terlampau ekstrim terus menyebabkan pengundi bukan Melayu jauhkan diri. Bekas Setiausaha Agung Pemuda MCA Leong Kim Sun dilantik sebagai Ketua Sayap Bersatu Bentong dan Pahang selepas mengumumkan keluar parti baru-baru ini. Penganalisis berpendapat, penghijrahan bekas pemimpin Pemuda MCA bersama 100 ahli yang lain tidak mampu membantu PN menambah sokongan pengundi Cina, terutama apabila wujud syak wasangka terhadap parti komponen PAS. Fellow Majelis Profesor Negara Azmi Hasan berkata, kumpulan itu hanya mengulangi kegagalan fungsi gerakan bagi menarik sokongan lebih besar masyarakat bukan Melayu selama ini. UMNO yang dikatakan lebih mesra pengundi bukan Melayu pun, MCA mempunyai kekangan sendiri dan sukar untuk menarik golongan itu. Apatah lagi dalam PN untuk mengundi PAS. Ia tak mudah. Kegagalan gerakan menarik sokongan bukan Melayu. Bukan kerana mereka bukan Melayu, tidak suka atau tidak percaya kepada gerakan, tetapi disebabkan ada PAS yang terlampau ekstrim dalam memberi pandangan berkait perkara bangsa dan agama, katanya kepada FMT. Adakah dengan ini sebenarnya PAS yang menjadi salah satu penyebab PN tidak meraih banyak undi daripada golongan bukan Melayu? Nah, adakah penyelesaian bagi PN? Bagi Muhyiddin sebagai pengerusi PN adalah menghalau ataupun membuatkan PN, membubar PN, PAS keluar PN, barulah Muhyiddin menyatakan sokongan kepada kerajaan. Mungkin juga itu boleh berlaku. Jadi saudara-saudara, bagaimana pula, apa pula komen Anda? Adakah PAS patut keluar PN ataupun Muhyiddin patut menyelamatkan PN daripada terus bersama-sama dengan PAS? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Semoga Anda terus dalam keadaan yang sihat dan sentiasa dalam keadaan yang selamat. Saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu berita baik untuk penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan terutamanya kepada penyokong PMX. Dan ini mungkin menjadi berita paling membuat penyokong-penyokong PN ataupun musuh politik Anwar, yang mahu Anwar ditumbangkan, yang mahu Anwar jatuh, yang mahu Anwar ditumpaskan. Tak tahulah bila selepas raya kah ataupun mungkin pada tahun ini kah. Saya telah menerima satu komen yang cukup pedas untuk didengar oleh musuh politik Anwar Ibrahim. Mungkin Mahathir, mungkin Muhyiddin ataupun siapa saja ingin Anwar tumbang. Tapi ini satu komen yang menunjukkan bahawa Anwar memang selayaknya memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Menurut salah satu viewers ataupun subscriber di dalam channel ini berkata, Anwar tidak boleh sama sekali letak jawatan. Anwar adalah jantung nadi negara Malaysia. Tidak sesiapa yang layak jadi PM selain dari Anwar. Tanpa Anwar, negara akan pincang, hancur musnah oleh pengkhianat negara yang berhaluan kiri. Kalau pencuri penyamun perompak jadi PM, segala prestasi Malaysia akan menjadi tidak bererti di mata rakyat yang masih padat menyokong PM.
Anwar juga adalah PM yang berwibawa dalam memainkan peranan status luar dan dalam negara. Jangan biarkan Malaysia usang. Rakyat yang prihatin dan baik serta beriman kerana Allah harus sokong 100% supaya Anwar mentadbir Malaysia selama hayatnya. Terus terang, orang lain yang banyak songeh, pengkhianat bangsa dan negara tidak boleh dipercayai untuk mengepalai negara. Contoh di depan mata kesalahan mereka yang menjadi kes masa ini. Saya tidak tahu siapa pengkhianat negara, siapakah perompak yang tidak boleh menjadi PM. Tetapi beberapa siri kes rasuah yang kita sudah dengar sebelum ini, bekas PM terpalit dengan kes rasuah, kes mahkamah. Nah, saudara-saudara, komen yang seterusnya berkata, PMX letak jawatan sajalah, rakyat dah meluat, bukan mulut je bohong. Nah, ini saya tidak yakin dan saya tidak berapa respect komen ini. Kenapa nak gesa Anwar letak jawatan? Sedangkan hari ini Malaysia seringkali mendengar perkembangan ekonomi pelaburan yang diumumkan oleh Anwar, diumumkan oleh kerajaan sendiri. Jadi saudara-saudara, menurut dua komen ini, anda rasa apa pula pandangan anda? Silakan komen di bawah.